maka dibahas oleh para ulama akan syaratnya. Kita lihat dulu pada pagi ini insya-Allah, iaitu syarat jamak takdim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi perbanyakkanlah kita selawat kepada Nabi SAW, khususnya pada hari Sayyidul Ayyam ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan rahmat kepada kita semua. Bagi jamak takdim itu ada 4 syarat. Jamak takdim ada 4 syarat. Yang pertama, ini kita kena bagi jelas betul-betul. Ini dalam mazhab kita. Kita bincang ni mazhab Syafi'iyah kita. Jangan kita campur dengan mazhab lain segi pening sebagaimana yang diviralkan dalam YouTube itu. Berlaku percakaran di antara ulama-ulama masing-masing mempertahankan yang ini dan yang itu, sehingga masyarakat pening dok amal elok-elok dah ni, dok amal elok-elok, dok pegang elok dah, tiba-tiba mari pula suara-suara yang kata sekian. Jadi timbul persoalan lah, timbul kekeliruan lah di dalam masyarakat. Yang mana kita nak amal dan sebagainya. Jadi kita bagi Nusantara kita ini adalah bermazhab Syafi'iyah. Maka kita mohon kerjasama para ulama kita bahas terang yang nak diamalkan dalam masyarakat kita ni adalah yang berdasarkan Syafi'iyah. Mungkin dalam kadang-kadang tertentu tak apa, kita maklum kata ni mazhab, kita jelas pada masyarakat ini mazhab lain. Tak salah kita nak beramal dengan mazhab lain, tetapi jangan kita mencari yang senang-senang sahaja untuk kita nak lari daripada kepayahan-kepayahan. Ambil yang hak senang-senang, kutip hak senang-senang kita amal. Jadi jangan sampai kita tak terikat dengan mana-mana mazhab di dalam kita beramal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita faham betul-betul, mudah-mudahan kita tak keliru dengan apa juga yang berlaku di dalam media sosial pada hari ini. Syarat yang pertama, kata musannif, dimulai dengan yang punya waktu. Yakni masa kita nak solat jamak takdim itu, mestilah syaratnya kita solat yang hak pertama kita buat itu ialah solat yang empunya waktu. Yang empunya waktu. Siapa yang empunya waktu? Jadi kita balik kepada yang dikatakan jamak takdim tadi, iaitu kita bawa asar di dalam waktu zuhur. Jadi sekarang ni waktu tu empunya siapa? Empunya waktu zuhur. Bukan empunya waktu asar. Waktu asar lagi. Belum sampai lagi. Jadi sekarang ni waktu yang empunya waktu itu adalah solat zuhur. Jadi syaratnya mesti kita mulakan solat kita itu dengan solat zuhur. Yang ni mesti dikerjakan solat zuhur dahulu. Iaitu kata musannif, zuhur dikerjakan lebih dahulu. Kita buat solat zuhur dulu. Kemudian baru asar. Maksudnya selepas selesai zuhur barulah solat asar. Solat asar. Yakni solat asar itu di dalam waktu zuhur. Dan maghrib dikerjakan dahulu. Yakni solat maghrib dulu. Kemudian baru solat isyak, yakni solat isyak di dalam waktu maghrib. Jika diterbalikkan, diterbalikkan tu macam mana yang dimaksudkan oleh musannif diterbalikkan? Yakni kita solat asar dulu dalam waktu zuhur, kemudian baru kita solat zuhur. Ini jamak takdim. Buat asar dulu, kemudian solat zuhur. Buat isyak dulu, kemudian solat maghrib. Tiadalah sah. Maksudnya tak sah. Tak sah. Okey, yang ni semua jelas. Alhamdulillah, tak ada masalah. Cuma kita nak perkemas sahaja ilmu kita. Yang kedua, niat jamak. Yakni kita nak niat jamak. Yang kita nak lintas di hati kita ni, kita nak jamak, kita nak jamakkan, kita nak himpunkan. Solat asar ke dalam waktu zuhur, solat isyak ke dalam waktu maghrib ini dalam solat yang pertama. Dalam solat yang pertama, apa dia solat yang pertama? Iaitu solat zuhur dan solat maghrib. Bila tu nak lintas di hati kita, masa mana kita nak lintas di hati kita untuk kita nak himpunkan, nak jamakkan solat asar ke dalam waktu zuhur, solat isyak ke dalam waktu maghrib itu.
iaitu pada mula takbiratul ihram. Masa-masa mula kita takbiratul ihram, nah, atau yakni boleh, nah, tengah-tengah solat, yakni tengah solat apa? Tengah solat yang pertama, yakni solat zuhur, solat maghrib, selagi belum memberi salam. Selagi belum memberi salam. Ini kelapangan yang dibagi. Jadi contoh, nah, contoh kita ambil yang hak pertama itu mula-mula takbiratul ihram. Jadi masa kita takbiratul ihram tu Allahu akbar tu, kita dah terlintas dah di hati kita, kita nak solat zuhur, dan dalam masa yang sama juga terlintas di hati kita, kita nak jamak takdim. Kita nak solat asar. Kita nak solat asar dengan jamak takdim. Itu masa takbiratul ihram. Ataupun kita masa takbiratul ihram kita tak ada niat untuk nak jamak, kita solat zuhur macam biasalah. Kita solat maghrib macam biasa. Allahu akbar. Entah ni nak mayang zuhur, kan? Kita mayanglah zuhur. Tiba-tiba di tengah-tengah itu sebelum kita bagi salam. Maksudnya panjang dah waktu dia, panjang lah. Daripada mula lepas takbir tu sampai kita nak bagi, sebelum bagi salam tu. Jadi di tengah-tengah itu bila-bila masa sahaja kalau kita terlintas, yakni kita terlintas kata, aku nak jamak, aku nak jamak takdim asar. Aku nak solat asar, nak jamak takdim dengan zuhur contohnya. Maka sah, dah terpakai dah. Jadi syaratnya sebelum bagi salam. Kalau dah bagi salam dah, tadi tak ada niat nak jamak, solat macam biasalah zuhur ni, solat macam biasalah maghrib ni, dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru niat kata nak jamak, maka tak boleh dah. Jadi waktu niat untuk nak jamak ni iaitu daripada permulaan takbir sehingga sebelum memberi salam. Pada solat yang pertama, iaitu solat zuhur dan solat maghrib. Sebab hak jamak ni tu je boleh. Iaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Subuh dia tak boleh, tak boleh nak jamak. Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun nak jamak, asar dengan maghrib. Asar dengan maghrib. Tak boleh lah. Yang ketiga, syarat yang ketiga, mualat. Apa dia mualat ini? Iaitu berturut-turut antara solat yang pertama. Antara solat yang pertama, ini jamak takdim. Jamak takdim. Antara solat yang pertama dengan solat yang kedua. Yang ni solat zuhur dengan solat asar tu mesti ada mualat. Solat maghrib dengan isyak, jadi selesai solat maghrib tu mesti ada mualat. Berturut-turut dengan selepas itu dikerjakan solat isyak. Jangan ada diselangi masa yang panjang. Jangan duk selang dengan masa yang panjang. Duk pergi nyembang dulu, duk pergi makan, minum dulu, lepas tu mari solat pula. Tak boleh. Tetapi jikalau sedikit masa, maksudnya selang tu masa yang sedikit, tidaklah mengapa kata musannif. Yang tu tak apa. Seperti apa? Kerana mengambil wuduk. Kerana mengambil wuduk tak apa. Ataupun kerana azan. Bang dia sebut ni. Bang ni azan lah. Kerana azan. Walaupun azan itu, sekalipun tidak dituntut. Kerana azan. Dan kerana iqamah. Maka tak apa. Maka jika diselangi, ni kita kalang di sini, jika diselangi oleh masa yang panjang, masa yang panjang mana tu? Sekira-kira sempat solat 2 rakaat. Sekira-kira sempat solat 2 rakaat. 2 rakaat. Selang itu bukan lagi ambil uduk dah, dia duduk saja. Ataupun duk berzikir, duk berzikir. Lama dia tu, sempat solat 2 rakaat,
tidaklah diluluskan lagi jamak. Tidaklah diluluskan lagi jamak. Kalau 2 rakaat ni kita kata dalam 2 minit dah. Ghalibnya pada ghalibnya. Nah, pada ghalibnya solat 2 rakaat solat yang sunat yang ringan. 2 rakaat solat yang ringan, iaitu dalam masa 2 minit. Tidaklah diluluskan lagi jamak itu. Malahan kenalah dikerjakan pada waktunya. Maksudnya apa? Maka solat asar kena solat kalau selepas solat zuhur tadi, kita duk cakap telefon kita berdering, maka kita berbual dulu dalam telefon tadi sehingga maksudnya panjang masa itu, ataupun kita duk berzikir ataupun kita duk saja dan sebagainya lah, maka kadar itu dengan selesai 2 rakaat solat sunat yang kita sebutkan tadi lebih kurang 2 minit itu, maka dia tak boleh dah solat asar dalam waktu zuhur tadi. Jadi dia kena solat asar tadi dalam waktu asar nanti. Yang ini dikerjakan pada waktunya, iaitu solat asar dalam waktu dia, isyak dalam waktu dia. Tak boleh kita jamak. Itu yang ketiga. Mualat berturut-turut. Yang keempat, berkekalan safarnya hingga takbir solat yang kedua. Maksudnya dia berada dalam istilah musafir. Sehingga takbir solat yang kedua. Solat apa? Solat asar, solat isyak. Tetapi tidaklah disyaratkan sampai tamat. Tak disyaratkan sampai tamat solat tu berada dalam musafir. Memadai dengan masa dia takbir solat yang kedua itu, solat asar dan solat isyak itu di dalam musafir. Lepas takbir tu dia sampai dah, contohnya kan tempat dia, maka dia boleh lulus. Lulus maksudnya sah solat jamak dia tadi. Tapi kalau dia selesai solat, contoh ni, dia selesai solat zuhur, kemudian belum sempat dia takbiratul ihram untuk solat asar, sudah sampai di tempat dia, dah putus dah safar dia contohnya, maka tidak sah lagi dia jamakkan solat asar. Jadi solat asar lagi dia kena solat pada waktunya. Dia kena solat pada waktunya. Jadi kalau sempat takbir untuk solat yang kedua, ini solat asar dan solat isyak, dalam safar, maka dia sah walaupun tak sempat nak selesai dalam solat yang kedua tu dalam safarnya. Okey, selesai. Itu tak ada masalah kan? Sebab kita bincang di sini kaitan dengan safar kan sebelum ni.